A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Assalamualaikum semua pelajar. Apa khabar? Hai. Sihat semua Sihat. Ustaz harap pelajar-pelajar semua dalam keadaan sihat sejahtera untuk belajar sesi kelas PDPR kita pada hari ini. Jadi pada hari ini Ustaz nak mengajar tajuk tingkatan 2 pelajaran 23 wanita suri tauladan ummah. Iaitu kita nak belajar hari ini iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, pemaisuri hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita telusuri tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ni. Jom. Okey pelajar, jom kita tengok riwayat hidup Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nama sebenar beliau ialah Khadijah bintu Huwailid. Beliau berasal pada keturunan bangsa Quraisy daripada suku Bani Asad. Beliau diberi gelaran Thahirah, bermaksud suci maruah diri. Okey. Kemudian beliau telah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 40 tahun. Pada umur beliau 40 tahun dan dikurniakan 6 orang cahaya mata iaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum dan Fatimah. Kerjaya beliau ialah tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Beliau merupakan orang yang pertama menerima Islam. Dan beliau wafat pada tahun ke-10 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika usia beliau 65 tahun. Okey, baca-baca macam mana? Dah kenal sedikit tentang Sayyidatina Khadijah? Bagus. Jom kita ke slide seterusnya. Okey. Jadi kita tengok sifat utama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau merupakan seorang yang bijak bertindak. Beliau merujuk kepada orang yang berilmu iaitu Waraqah bin Naufal serta memberi kata-kata semangat kepada Rasulullah ketika baginda menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dia tak bertindak terburu-buru, dia tak macam kelang kabut, tapi dia bijak mengatur tindakan dia dengan bertemu dengan Waraqah bin Naufal dan memberi kata-kata semangat kepada Rasulullah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira. Yang kedua, sifat utama Sayyidatina Khadijah mempunyai semangat pengorbanan yang tinggi. Okey, banyak hartanya digunakan untuk membantu umat Islam pada awal Islam nak berkembang di bumi Mekah. Termasuklah keluarga Bani Hashim semasa dipulau oleh musyrikin Quraisy. Pada saat kematian beliau pula, beliau telah membelanjakan ataupun menyerahkan keseluruhan hartanya untuk dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, hebat Sayyidatina Khadijah, hebat. Baca-baca, hebat Sayyidatina Khadijah. Okey, jom kita tengok sumbangan Sayyidatina Khadijah terhadap perkembangan Islam. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sentiasa bersama dengan suami tercintanya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi sokongan penuh dalam semua tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, beliau menyediakan bekalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu di Gua Hira. Ketika Nabi bersendirian di Gua Hira, Sayyidatina Khadijah inilah yang membawa bekalan makanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Jauh tau Gua Hira tu. Kalau daripada bandar Mekah, taklah, kira kalau zaman dulu jauh lah kan. Tapi Sayyidatina Khadijah pengorbanan seorang isteri dimasakkan untuk Nabi dan dibawa ke Gua Hira. Nabi bersendirian di sana. Siapa yang hantar makanan? Sayyidatina Khadijah. Hebat Sayyidatina Khadijah. Yang kedua, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu menjadi pendorong dan penyokong perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam. Mana taknya kita pun tahu Sayyidatina Khadijah merupakan orang pertama yang memeluk Islam. Wanita pertama yang memeluk Islam. Jadi
Beliau sentiasa menyokong perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan Islam. Hebat. Hebat sumbangan Sayyidatina Khadijah kepada Islam. Yang ketiga, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah membelanjakan semua hartanya untuk Islam. Beliau membantu orang kesusahan dengan hasil perniagaannya. Seperti mana kita ketahui, Sayyidatina Khadijah merupakan bangsawan Quraisy, bangsawan Arab pada ketika itu. Hartanya banyak, hasil perniagaannya banyak. Jadi hasil perniagaannya dan hartanya itu dibelanjakan untuk perkembangan Islam dan membantu orang-orang susah ketika pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Memang hebat, tak dapat disangka lagi kehebatan sumbangan Sayyidatina Khadijah kepada kita, kepada Islam. Jom kita ke slide seterusnya. Okey pelajar-pelajar, jadi sebagai iktibar daripada kisah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ni, kita sebagai umat Islam hendaklah yang pertama bertindak dengan bijak. Berfikir dulu sebelum buat satu perkara tu. Gunakan akal yang digunakan oleh Allah Taala untuk merancang tindakan yang kita bakal lakukan. Yang kedua, kita hendaklah mendermakan harta kita ke jalan Allah SWT. Tak rugi pelajar, sebab harta yang kita dermakan, harta kita sedekahkan besok menjadi kata saham kita di akhirat kelak. Yang ketiga, kita hendaklah suka membantu orang lain. Suka membantu, tak kira lah orang lain ke, makhluk lain ke, binatang ke, tumbuhan ke, kita kena ada sifat suka membantu. Sebab kalau orang bantu, kita bantu orang, insya-Allah satu hari nanti orang pun akan bantu kita. Kita akan disayangi oleh orang lain. Yang keempat, kita hendaklah istiqamah dalam memperjuangkan agama Islam. Seperti baru-baru ni ada kes Food Panda Rider kan. Food Panda Rider kan, dia pergi belasah orang yang mempermainkan nama Allah. Okey, kita pun tak boleh biarkan agama kita ni diperkotak-katikkan. So kita kena bertegas dalam agama kita. Tapi di Malaysia kita mesti ada undang-undang. Jangan main hentam je. Kita mesti ikut undang-undang yang ditetapkan oleh negara kita. Tu kena hati-hatilah. Okey, jangan main hentam je, tak boleh, bahaya. Kita hendaklah sentiasa menyokong anggota keluarga yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Taala. Kalau ada keluarga kita yang nak berdakwah, kita sokong dia. Jangan kita hina dia. Jangan kita ejek dia. Kalau ada orang nak berubah ke arah kebaikan, kan, jangan kita cakap alah kau ni acah-acah baik pula. Baguslah dia acah-acah baik daripada dia acah-acah kafir, acah-acah jahat. Baik dia jadi acah-acah baik. Daripada acah-acah tu lah, kalau dia istiqamah buat benda-benda yang baik, berterusan dia akan kekal menjadi baik dalam diri dia, insya-Allah. Okey pelajar-pelajar, jadi sebelum kita nak mengakhiri tajuk kita pada hari ini dalam spektrum ilmu, marilah kita sama-sama hayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita pada zamannya ialah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Muttafaqun alaih. Maknanya kat sini Sayyidatina Khadijah merupakan wanita yang terbaik dalam zamannya. Jadi kita ni, kalau wanita-wanita di luar sana ataupun anak pelajar ustaz yang perempuan lah, boleh jadikan Khadijah ni sebagai idola dan cuba untuk mencontohi kepribadian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, insya-Allah. Boleh belajar? Boleh, cantik. Okey, so kita rasa dah sampai setakat ni saja. Kita punya tajuk pada hari ini. Syukran jazilan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam tajuk yang lain, dalam sesi video yang lain. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustaz. Dan jangan lupa kat bawah ni nanti ada di ruang description video ni, nanti ada Ustaz sertakan link untuk buat latihan. Awak semua tinggal klik je, dia akan pergi ke latihan tersebut dan buatlah latihan itu untuk menambahkan pengukuhan berkaitan dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini. Jumpa lagi pelajar-pelajar. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.